Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashid Emilia Fiti Abdul Kadir dan nama partner saya Nur Atirah binti Muhammad Sabri. Hari ini kami berdua ingin menerangkan tajuk Al-Musyarakah. Yang pertama berkaitan dengan definisi musyarakah. Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata syaraka yang bermakna bersekutu atau menyetujui. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana iaitu amal dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mengikut pendapat Lewis dan Algout juga memberikan definisi musyarakah sebagai sebuah bentuk perkongsian di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membahagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang telah diberikan. Dasar hukum hal musyarakah dari segi Al-Quran, maka mereka bersekutu pada sepertiga, surah An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka membuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Surah Al-Sya'ad ayat 24. Dari sudut as-sunnah pula, artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berikat, salah satunya dari mengkhianati lainnya. Yang seterusnya, rukun musyarakah. Rukun musyarakah pemegang-pemegang saham dan rakan-rakan kongsi merujuk kepada modal, projek, untung dan sirah iaitu ijab dan qabul. Syarat musyarakah pula. 1. Pemegang saham. Setiap pemegang saham dan rakan kongsi hendaklah layak untuk melantik wakil dan menjadi wakil. Syarat ini menjadi wajib dalam menjalankan perniagaan musyarakah. Terdapat konsep al-wakalah. Setiap pemegang saham adalah tuan punya bersama syarikat dan berhak mengurus perniagaan syarikat bagi pihak dirinya serta bagi pihak pemegang-pemegang saham yang lain seperti wakil. Al-musyarakah boleh dijalankan antara individu dan juga badan-badan korporat. 2. Modal. Modal hendaklah terdiri daripada wang dan barang yang boleh dinilai dengan wang. Modal hendaklah dicampur menjadi milik bersama di antara pemegang-pemegang. Saham tanpa dibezakan antara hak milik seseorang dengan yang lain. Kadar saham tidak semestinya sama di antara satu pemegang saham. Setiap pemegang saham boleh memindahkan hak milik sahamnya kepada orang lain. Syarat musyarakah yang ketiga adalah projek. Semua projek al-musyarakah hendaklah halal mengikut syarat. Kerja-kerja yang dijalankan oleh pemegang-pemegang saham untuk syarikat hendaklah dinilai secara berasingan dan boleh dicampur semasa pembahagian untung. Seseorang pemegang saham boleh menyerahkan tugas menjalankan projek syarikat kepada rakan kongsinya. Penyerahan tugas kepada orang tertentu boleh dijadikan syarat-syarat bagi penubuhan syarikat. Pemegang-pemegang saham yang diberi tugas menjalankan projek syarikat boleh menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan projek itu kecuali perkara-perkara yang boleh menyebabkan keraguan pemegang-pemegang saham yang lain terhadap dirinya, seperti mencampurkan harta syarikat dengan hartanya, membuat akad al-musyarakah dengan pihak lain tanpa keizinan daripada pemegang-pemegang saham yang lain, atau memberi hutang kepada mana-mana pihak daripada harta syarikat tanpa keizinan. Oleh itu, sekiranya ia melakukan mana-mana perkara yang tersebut, maka tanggungjawabnya berubah dari amanah yad amanah kepada jaminan yad dhammah. 4. Untung. Kadar pembagian keuntungan hendaklah ditentukan semasa akad. Pembagian keuntungan boleh mengikut kadar dipersetujui semasa akad. Tanggungan beban kerugian tidak disengajakan atau jual hendaklah mengikut nisbah saham masing-masing. Musyarakah juga merupakan salah satu bentuk produk di bawah kontrak perkongsian yang tersenarai di dalam institusi perbankan Islam. Dari segi bahasa,
Musyarakah atau syarikah bermaksud percampuran harta milik orang yang berlainan sehingga tidak dapat dibezakan antara satu sama lain. Dari segi istilah, musyarakah adalah perjanjian yang dimeterai antara dua pihak atau lebih sebagai rakan kongsi untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam suatu perniagaan atau perusahaan. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, maka pembahagian kerugian mestilah berdasarkan modal masing-masing yang telah diketengahkan. Tidak disyaratkan modal semua rakan kongsi adalah sama jumlahnya. Musyarakah mutanah kisah. Musyarakah mutanah kisah, perkongsian semakin berkurang. Juga dikirai sebagai musyarakah mutahim bitamir, perkongsian yang diakhiri dengan pemilik. Melalui kongsi ini, bank dan pelanggannya kongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Maka pemilik aset tersebut adalah ke atas kedua belah pihak. Aset bertemu akan menjadi milik penuh pelanggan apabila dia telah membayar kembali ke semua pembiayaan yang diketengahkan bank dalam tempoh masa yang ditentukan secara berkala. Sebagai contoh, Ina telah memohon pembiayaan atas kontrak musyarakah mutakisah untuk membeli sebuah banglo. Setelah mengenapasi banglo yang ingin dibeli, Ina membayar 10% daripada harga banglo tersebut sebagai deposit. Bagi sebanyak 90% dibayar oleh bank, maka Ina berkongsi milik dengan pihak bank ke atas banglo tersebut sebanyak 1:9. Ina telah bersetuju untuk membayar kembali kepada pihak bank sebanyak 1% setiap bulan secara berkala untuk mendapat pemilik penuh. Kadar bergantung kepada kontrak yang dipersetujui di awal perjanjian. Maka dalam tempoh ini, pemilik bank ke atas rumah tersebut akan berkurang, manakala pemilik Ina yang bertambah. Di akhir kontrak, pemilik rumah tersebut telah berpindah sepenuhnya ke atas Ina menjadi nisbah pemilik 10:0.